Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pelajar yang menghadiri kursus uh, ini MMT 20904 Exterior Design. So pada hari ini saya akan memberi sedikit sebanyak penerangan dan taklimat mengenai kursus ini. Okay, sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Azul Jamal bin Abdul Hadi, merupakan pensyarah sejarah muda teknologi otomotif. Mungkin ini kali pertama kita berjumpa. Sebab saya tidak berpeluang untuk turut serta dalam sesi penyegaran pada kamu semasa kamu tahun 1 lah. Okay. Dan kursus ini pun ditawarkan pada semester 2 semasa kamu tahun 2. So ini kali pertama lah. Untuk bagi kursus ni sepanjang 14 minggu ni hanya saya seorang sajalah akan mengendalikan kursus ni. Dan diharapkan kamu semua dapat memiliki kerjasama yang baik lah sepanjang 14 minggu. Baik, secara umumnya untuk hari ini taklimat yang kita akan berikan adalah dalam dibagi kepada beberapa kategori. Yang pertama saya akan menerangkan sedikit sinopsis khusus. Kedua, learning outcomes, itu apa yang kamu akan capai. Ketiga adalah konten atau isi kandungan. Keempat adalah aktiviti-aktiviti yang kamu akan lakukan. Kelima, assessment ataupun kaedah penilaian. Dan yang keenam adalah sumber rujukan yang kamu akan gunakanlah ataupun kamu boleh dapat. Baik, uh, sedikit sebanyak mengenai kursus ini, itu kalau itu namanya adalah exterior design ataupun reka bentuk luaran. Kursus ini akan memberikan kamu sedikit sebanyak pengetahuan ataupun knowledge and skills regarding vehicle exterior design and development process. Maksudnya kamu akan mengalami ataupun melalui setiap proses-proses yang sepatutnya berlaku ataupun telah berlaku dalam membangunkan satu reka bentuk kenderaan. Okay. Ini adalah satu proses yang standard yang diguna pakai oleh kebanyakan ataupun hampir kesemua industri pengeluar-pengeluar otomotif atau kenderaan di dunia lah. Dan daripada kursus ini kamu akan apply pelbagai jenis teknik dan metod dalam pembangunan idea, pembinaan kenderaan atau pembangunan reka bentuk kenderaan, ilustrasi dan bagaimana untuk translate the idea 2D itu kepada 3D. Okay, itu yang paling penting lah. Okay. Dan course ni juga memberi kamu peluang untuk value add dalam professional skills yang kamu akan achieve ataupun kamu akan develop dia sepanjang 14 minggu ni. Maknanya kita akan banyak sesi crit session, kita akan ada banyak sesi-sesi bincangan, pencabahan idea, pembentangan. Okay. Dan mungkin kamu ada sedikit informasi ataupun sedikit pengetahuan mengenai exterior design ni. Okay. So secara umumnya untuk pembangunan kita kebentuk satu kenderaan tu, kita ada satu team lah ataupun group of designers dan engineers sekali sebenarnya juga terlibat dalam membangunkan exterior of the vehicle lah. Maknanya kita nak melihat dari segi how kita nak develop dia punya proportion, dia punya shape, dia punya surface detailing dalam untuk kenderaan tu. Okay. So proses yang kita biasa sebenarnya kita lakukan sebenarnya untuk buat exterior design ni, kita akan start dengan pelbagai series of manual sketching kan, sama atas kertas ke atas tisu. Kalau siapa yang biasa tengok setengah designer itu ataupun setengah inventor dia buat lakaran atas tisu, atas kertas surat khabar, di mana-mana sajalah yang asalkan dia dapat tiba-tiba spark di idea. Okay. So dalam proses tu semakin lama semakin lakaran tu akan lebih detail dan akan dihasilkan dan seterusnya akan mendapat kelulusan pelbagai layer of management lah. Okey. Maknanya reka bentuk kita tu bukan kita saja yang suka, maknanya kita kena proof dan kita akan pitching dan kita kena make sure every layer of management tu agreed. Maknanya dari segi kita punya senior designer, manager sampai up the level of CEO. Okay. So consumer feedback tu sebenarnya akan kita sangat dapatlah pada satu tahap bila kita dah final design
dan kita start buat kita punya survey ataupun trend study lah, okey, ataupun kita buat some survey untuk melihat penerimaan consumer ataupun customer kita terhadap reka bentuk tersebut. Okey. Ni akan bantu kita lah untuk iteratively untuk refine kenderaan tu, okey, konsep tu mengikut target market yang kita sasarkan ataupun target market yang kita nak, dan we will continue proses tu sampai kita berpuas hati lah dengan reka bentuk tersebut. Baik, ini adalah sedikit mengenai proses pembangunan satu lakaran kenderaan. Okey. Baik, of course kalau tengok di sebelah kiri tu adalah contoh poster lah, poster pemenangan ataupun idea proposal dia. Selanjutnya kita akan menunjukkanlah development of the design. Okay. So ada dia punya lakaran, kita ada pandangan perspektif, pandangan sisi, okay, pandangan depan, okay. Dan selanjutnya kita akan, sebelum kita akan membuat satu proses reka bentuk tu, okay, kita akan mengenalpasti tema-tema apa yang kita buat, apa jenis kenderaan yang kita nak hasilkan lah. Sama ada kita nak buat sedan ke, nak buat SUV ke, okay, kita nak buat electric vehicle ke, kita nak buat pickup ke, so kita kena identify tersebut. Okay. Dan dari situ kita akan develop beberapa teams, dan dari pelbagai tema yang kita nak kita dah highlight tu, kita akan reduce lah sampai akan menjadi satu team. Okay. Dan seterusnya bila kita dah finalize kita punya design team yang terakhir tu ataupun design bentuk tu, baru kita akan go for proses yang lebih technical lah. Okay. Kita nak buat dia punya CAD data, scanning, okay, dan prototyping lah. Itu sebenarnya proses dia. Sebelum final dia, bila kita dah buat final prototype, kita dah approve, dan lepas tu baru kita akan go for manufacturing side lah, untuk bagaimana kita nak hasilkan ataupun kita nak produce dia dalam kilang reka bentuk kita tu. So baik, yang ni seterusnya saya akan menerangkan mengenai learning outcomes bagi kursus ni. Baik, so learning outcome bagi kursus ni adalah yang pertama kita akan cuba untuk memastikan kamu berkebolehan untuk menilai, evaluate vehicle exterior design based on fundamental principle and technical knowledge. Okay, itu yang kita nak. So lebih kepada how you ability kamu untuk evaluate, untuk membaca, untuk mengkritik, mengesan ataupun menilai secara rasional lah satu reka bentuk kenderaan. Okay. Yang kedua kita lah ability to construct two-dimensional and three-dimensional exterior design using stable technique. Ni yang lebih kepada kemahiran lah, practical, psychometric. Kita nak make sure kamu boleh untuk produce 2D drawing dan 3D dimensional exterior design lah. Okay, maknanya model making lah. Okay, menggunakan pelbagai metod atau teknik atau tool yang bersesuaian. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita adalah ability to propose and convey the idea to audience using various tools and method. Okay. So baik, seterusnya kita akan tengok mengenai course content yang kita akan belajar sepanjang 14 minggu. Okey, baik. Yang pertama adalah kita lihat topik yang pertama kita akan belajar ataupun kita akan terangkan. Saya akan terangkan mengenai pengenalan kepada automotive exterior design and development process lah. Dekat sini kita akan mempelajari proses step by step untuk kita buat satu reka bentuk lah. Okay. So sedia maklum setiap rekaan ataupun setiap satu kita buat dia ada proses dia. Okay. Dan sangat penting untuk kita memastikan kita mengikut proses tu supaya kita membuat kerja tu lebih sistematik dan mengikut masa atau timeline yang telah ditetapkan. Baik. Yang kedua, kita akan belajar mengenai fungsi dan function and vehicle segment. Okay. So kita akan mengenal pastilah setiap komponen-komponen dalam satu bodi luar kenderaan dan segmen-segmen kenderaan yang adalah di pasaran. Okay. Ini pentinglah sebab kita kena tahu dulu what kind of segment vehicle yang kita nak pakai. Segmen A, segmen B, segmen C atau mini hatchback, SUV, pickup dan sebagainya. So dah tahu tu baru kita boleh boleh melakukan lakaran lah. Okay.
Yang ketiga adalah, topik ketiga adalah vehicle packaging design. Okey. Okey, vehicle packaging design. Dan topik keempat adalah kita akan belajar lebih kepada sketching and generation technique. Dan di sini juga saya akan dedahkan mengenai aplikasi generative AI dalam kita membangunkan satu lakaran lah. Maknanya untuk memastikan lakaran kita tu lebih lebih baik dan mampu menterjemahkan idea kita dengan lebih berkesan lah. Mungkin setengah kamu tu mungkin uh, apa ada kekurangan segi membuat lakaran ataupun tidak mampu untuk menyampaikan idea melalui lakaran, dan melalui generative AI dia akan membantulah, dapat sebagai dapat membantulah memastikan lakaran itu mudah difahami dan sampai kepada orang yang kita hendaki lah. Okay. Dan topik kelima adalah automotive design visualization technique. So yang ni kita akan sedahkan bagaimana kita nak menyediakan satu rekaan ataupun reka bentuk design presentation ataupun rendering lah. Okay, untuk kita buat proposal lah. So yang ni lebih realistik lah. Dia berbeza dengan lakaran. Lakaran lebih ringkas, kurang terperinci, kurang detail. So and then banyak iteration ataupun pengulangan. Tapi bagi uh, automatic visualization ataupun atau rendering, so dia lebih detail lah. Selalunya kita akan buat ni pada final design kita lah. Setiap perincian tu akan dilakarkan ataupun diterangkan, disampaikan, dan dari segi tone color, dari segi tone dan sebagainya, itu pencahayaan lebih terperinci lah, sebab kita nak sampaikan apa yang kita intend dalam reka bentuk kita ataupun design kita tu kepada kita punya target audience lah. Yang seterusnya adalah topik 6 adalah vehicle exterior material and technology. So kita akan dedahkan mengenai material-material yang terdapat ataupun yang digunakan dalam uh, luaran badan body ataupun exterior kenderaan lah. Okay. Dan ketujuh adalah simulation for design and manufacturing process. So, yang ni kita akan dedahkan mengenai teknologi visualisasi ataupun simulasi menggunakan aplikasi seperti Visuality dan uh, simulation software lah. Okay. Dan topik 8 adalah presentation technique. So yang ni paling penting lah, maknanya di akhir ni kita akan uh, belajar mengenai kaedah pembangunan poster berkesan, okay, kaedah penggunaan alat-alat pembentangan untuk menyampaikan idea kita lah. Baik. So seterusnya kita akan tengok apa assessment yang kita akan buat. So bagi kursus ni adalah 100% continuous assessment. Okay. So sedikit mengenai assessment yang kita akan hadapi adalah secara keseluruhan kita ada 15% bagi assignment, 15% bagi presentation dan 10% bagi test. Okay. Dan 40% adalah project dan 20% adalah lab test. Senarai aktiviti yang kita akan buat sebenarnya, okey, patutnya pada awal-awal, bermulanya starting semester ni kita akan bermula dengan pengenalan kepada illustration software. Okey, software-software yang boleh digunakan untuk kita menghasilkan ilustrasi, lakaran dan sebagainya. Okey, seperti Adobe Photoshop, Illustrator, Sketchbook, Quick Sketch, banyaklah. Okay. Kalau untuk VR pun dah ada Gravity Sketch kan, Gravity, so kita boleh buat lakaran secara 3D lah. Tapi of course dia memerlukan tools, itu VR tools lah. Yang kedua adalah kita akan buat aktiviti untuk membangunkan package design. Okay, packaging drawing untuk kenderaan tu. Okay. So once kita dah ada tema, kita dah ada sedikit sebanyak benchmark yang kita buat, kita boleh bangunkan kita punya package design kita, package drawing kita dulu secara asas lah. Dan kita nak tahu mana lokasi hard point yang kita letak, posture ataupun kedudukan penumpang, pemandu, dan lokasi luggage, lokasi powertrain, drivetrain dan sebagainya. Dan seterusnya aktiviti ketiga kita akan buat adalah sketching and idea development techniques. Okay, macam mana kaedah kita nak buat lakaran lah, kaedah ataupun skill untuk buat lakaran. Okay. So daripada segi basic sketching, rough sketching, technical sketching, visual sketching. Okay. So banyaklah. So how kita nak buat development. So setiap lakaran tu dia mesti ada kesinambungan lah daripada idea pertama, idea kedua, ketiga. So yang ni kat sini kita bermula, mungkin kita akan set awal-awal tu banyaklah idea, 5 hingga 10 idea awal.
Dan di situ kita mungkin developkan, saringkan, mungkin jadi makin lama makin berkurang, jadi 5, jadi 4, jadi 3, jadi 2, sampai di akhirnya jadi 1. Okey. Dan seterusnya kita buat aktiviti ialah 2D digital rendering. So yang ni lebih detail lah, maknanya once kita dah dapat satu dua idea, so kita akan buat dia punya 2D digital rendering lah. Dan yang seterusnya adalah kita buatkan juga didahkan dengan 3D digital rendering. So menggunakan perisian-perisian seperti Autodesk Virat, Keyshot dan sebagainya. Okay, so usually kita kena Virat lah. Of course, bila kita nak buat 3D digital rendering ni, kita kena ada 3D model kita tu lah. Okay. Seterusnya adalah kita akan buat aktiviti mengenai buat simulation, animation dan untuk design lah. So animation. Okay. So yang ni mungkin kita dedahkan dengan VR dan sebagainya. Dan akhir sekali kita akan buat aktiviti on presentation teknik lah untuk pembangunan poster, cara pembentangan, kaedah pembentangan. Okay. So sedikit. Baik, ini adalah sedikit rujukan yang kamu akan boleh dapat untuk apa? Untuk kamu boleh gunalah untuk sepanjang 8 minggu tu. So diharapkan kamu cubalah untuk cari salah satu daripada rujukan yang kita ada ni. Kebanyakannya kita boleh dapat dalam talian rujukan ni, dan ia akan banyak membantu. Dan saya juga akan cuba untuk upload dalam e-learning. Okay. Dan kamu boleh uh, guna jugalah apa yang bahan-bahan material yang saya akan upload ataupun saya akan share lah nanti. Baik, saya rasa itu saja selisih ini taklimat khusus ni. Okey. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh merujuk ataupun boleh hubungi saya terus lah. Okey, secara email ataupun secara WhatsApp lah dalam grup. Okey, kita ada tidak faham mengenai khusus-khusus ni. Okay, so itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.